Silakan. Topik kita hari ni, adakah gula penyebab kecil manis ni? Okay, so berapa hari bulan hari ni? Ini 26 hari ni kita dah start untuk kita yang promo dah nak. Sampai 31 ni. So yang mana ni bolehlah buat belian lah. Tak sempat juga nak ukur MBB ku bulan ni. Banyak sangat benda nak kena urus dulu. So kata tak apalah. Mana terlepas promo sebelum ni bolehlah beli sekarang lah. Okey baik. Okey 26 bulan 7. Tajuk topik dia adakah sugar gula penyebab kecil manis. Orang tak apa nak minat ke soalan ni, tapi saya nak kena cerita juga sebab apa geng kita punya family MBB ni banyak lagi takut nak makan gula ni. Saya pun kata okeylah tak apalah, perlulah untuk nak cerita topik ni. Kalau tidak sekali pakat tak makan gula langsung jenuh juga. Okay. So kita cerita dulu untuk Azlan. Ya saya. Ya. Azlan. Ya. Tanya. Kalau perut tengah duk kembung ni, APD kita minum okey ke? APD. Apa kita cari apa Kak Zaki hantar makan saya. Saya nak tengok apa makan yang aku ada problem. Hantar makan saya teruslah sedang. Okey. Kot ada terlebih sayur, kata lebih itu, kata lebih ini, kata je kalau itu bagi stable balik, lepas tu baru kita tambah balik semua benda lain. Okey dah? Yang happy D dengan microba tu kita minum okey kan? Happy D microba tu kita stop sat. Kita ejah makan dulu. Bagi reda dulu angin apa semua. Lepas tu baru kita tambah satu. Okey. Okey baik. Baik, sama-sama. Okey. Sugar. Apa benda tu sugar? Sugar/gula. Yang ni kita punya apa body fuel lah. Kita punya apa yang kita guna untuk kita punya sebagai tenaga kita lah. Yang ni badan prefer gula ringkas sebagai ataupun sebagai glukos. Tapi kita perlu ingat juga dia bukan secara oral saja kita makan secara oral intake dia spike kita punya gula, dia meningkatkan kita punya gula. Tak juga. Sebab tubuh badan kita sendiri pun menghasilkan gula juga dekat kita punya hati. Hati kita pun menghasilkan gula juga. So, kalau kita kurang intake gula, okay, baik. So, benda ni dia confusing sikit lah. Tapi kena ambil tahu. Kalau orang stres, contoh dia ada masalah sibuk ke, ada masalah tulang belakang ke apa semua, okay. Badan akan solely guna glukos. Sebagai sumber tenaga. Okay. Badan relax. Okay, yang ni kita tulis, saya bagi ni Saya rasa semua orang yang kat sini dah tahu dah kot simpatetik dominan apa semua tu kan. Simpatetik dominan ataupun dalam bahasa mudah dia, kita dalam keadaan lawat atau lari. Badan kita akan solely guna glukos sebagai sumber tenaga. Tapi once dia kalau masuk dalam keadaan relax balik, iaitu parasimpatetik, saya tulis PS sajalah PS, parasimpatetik, badan akan boleh guna lemak.
akan boleh guna lemak sebagai sumber tenaga. Yang ni orang panggil ketosis apa semua tu kan. Ini ni lah, badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Proses ketosis. Okay, dua perbezaan yang ketara lah. Baik. So saya ulang balik. Sugar, gula adalah badan punya sumber tenaga yang cepat. Bukan oral intake saja melalui kita punya makanan meningkatkan kita punya gula. Kalau kita kurang makan gula, contoh dalam badan orang stres, hati kita sendiri akan menggunakan gula melalui satu proses dipanggil gluconeogenesis. Ini dia punya penghasilan apa gula dekat kita punya hati. Nah, apa yang mana kalau badan kita dalam keadaan stres, badan akan solely menggunakan glukos daripada apa sebagai sumber tenaga. Tapi kalau badan kita dalam keadaan rest, relax, badan akan boleh guna lemak sebagai sumber tenaga. Okey, baik. So perbezaan dekat sini, perbezaan untuk kecil manis. Dia ada type 1, type 2, type 3. Type 3 saya tak sembang lah. Tak perlu sebab ada orang pregnant saja kan. So kita sembang untuk type 1 dengan type 2. Type 1. Type 1 diabetes. Type 1 diabetes ni mudah. Type 1 diabetes ni mudah. Kalau berlaku masalah pada pankreas. Rawatan mak dia dah. Sorry ya, saya kena mute set. Saya buka ini buka sini. Okey, kalau berlaku masalah pada kita punya pankreas. Dia akan menyebabkan kegagalan. Pankreas ni antara organ kita untuk menghasilkan insulin daripada beta sel. Beta sel ni dia ada alpha sel, beta sel dekat kita punya pankreas ni. Ini tugas dia untuk menghasilkan insulin. Pankreas ni bentuk dia macam mana? Pankreas ni bentuk dia memanjang macam tu. Memanjang macam tu, lebih kurang macam tu lah. So dia ada tak lukis. Saya tangkap gambar lah, senang. Okey. Menghasilkan insulin. So apa-apa saja apa masalah dekat kita punya pankreas akan mengganggu penghasilan insulin. Yang ni dia ada banyak faktor lah. Antaranya autoimmune, masalah autoimmune. Masalah apa lagi? Masalah genetik pun kemungkinan juga. Tapi kita kena tengok betul-betul lah. Autoimmune ni banyak orang kena. Okey, banyak orang kena. Yang mana tubuh badan attack pankreas dia sendiri menyebabkan pankreas tak boleh menghasilkan insulin. Banyak orang kena. Terutamanya untuk kanak-kanak sebab minum susu tepung. Susu tepung. Yang mana bila dia berhenti saja susu tepung ni, minum susu mak dia balik, masalah dia hilang masalah penghasilan insulin itu. Okey. Dia ada pelbagai faktor lagi, iaitu virus. Virus juga boleh menyebabkan kerosakan pada kita punya pankreas. Paling utama sekali kalau budak-budak lah, budak sebab benda ni detect pada kecil. Paling utama sekali dairy proteins lah, dairy protein. Iaitu pada minuman susu tepung pasteurized ni lah problem. Pasteurized. Okay. Ini untuk type 1 diabetes. Type 1 diabetes. Dia berbeza untuk type 2. Saya kata ni saya type 2. Type 2 diabetes. Type 2 diabetes ni yang banyak orang kena. Type 2 diabetes dia diakibatkan oleh masalah insulin resistant. Maksud insulin resistance ni adalah kita punya sel tubuh badan
reject insulin. Sebab insulin ni antara kerja dia insulin ni banyak kerja dia. So kita fokus pada satu saja. Insulin ni kerja dia adalah deliver untuk bawa sugar. Kata gula. Dia bawa gula. Kata sugar lah. Kalau BO ni sugar. Kita kata sugar. Untuk pergi kepada kita punya sel-sel tubuh badan lah. Sel-sel tubuh badan lah. Okay. Dia bawa sel kepada sel tubuh badan. So kalau sel tubuh badan kita, sel tubuh badan kita perlukan glukos untuk dia function. Mitokondria kita perlukan glukos. Tapi kalau dia overload, bermaksud dia penuh dah, dia reject lah insulin ni. Dia kata aku tak mahu pergi tempat lain. Okey, itu satu. Itu insulin resistant. Okey. Apa yang menyebabkan hal ni berlaku? Selalunya adalah pada accumulation. Accumulation ni bermaksud kita punya bertambah lah. Kita punya apa mikroskopik ni kita kata fat particle lah, senang. Fat particle pada kita punya liver cell. Kalau badan saja detect saja kita ada accumulation particle dekat kita punya liver cell, kita punya sel hati ni automatik kita akan develop untuk masalah insulin resistant. Sebab dia macam ni dia punya hierarki dia mudah saya cerita. Hierarki dia mudah. Macam ni. Okey, baik. Mula-mula dia akan dia akan pergi dekat kita punya otot. Otot dia akan pergi dekat kita punya fat cell. Fat cell, habis saja storage dekat fat cell, dia akan pergi kepada kita punya liver cell. Untuk simpan energi. Simpan energi ni dalam bentuk fats lah. Bentuk fat. Bentuk lemak, fats. So once dia detect saja, liver cell kita start simpan fats. Start dari situ saja tubuh badan kita develop untuk masalah insulin resistant. Dia kata sebab mula-mula dia pakai storage otot, dia sampai pakai dah. Fat cell pun dah pakai dah. Nombor 3 ni dia kata untuk liver cell, maksud dia makan tak betul lah ni. So aku akan terpaksa develop untuk masalah insulin resistant. Okey, baik. So ini sahajalah. Ada saja. Ada juga mengatakan sebab bila pankreas tu dia bila sel kita reject insulin, bawa sugar reject insulin, bawa sugar. Ini still debate sama ada dia teori ataupun betul lah. Bila sel kita reject insulin sebab kita punya sel dah penuh untuk sugar, automatik kita punya pankreas akan hasilkan lebihan insulin. Lebihan insulin. Lama-kelamaan, ini akan menyebabkan beta sel kita burn out. Beta sel burn out dan secara tak langsung drop penghasilan insulin, menyebabkan kita jadi lagi teruk lah masalah diabetik kita. Diabetik getting worse. Okey, baik. Okey, baik. So saya sebelum sambung kepada soalan Tuan Joe X, okey, baik. Soalan Tuan Joe X ni bagus juga. Okey, baik. So yang ni selingan lah, selingan soalan Tuan Joe. Apa beza ambil stevia dengan gula biasa? Beza. Dengan
dengan gula biasa. Okey, baik. Beza dia adalah dekat tahap kepuasan. Beza dia pada tahap kepuasan kita. Stevia ni kan. Stevia ni kalau kita letak macam dulu saya macam stevia ni, saya ada satu balang stevia kan. Kita waktu tu jenis apa macam zaman PKP dulu kan, barang tak letak dekat kilang, kita letak dekat office saja. Kalau letak saja dekat office ni, stevia ni walaupun duduk dalam dia punya kotak kurung rapat kan, kalau duduk dekat saja tong tu, hari tiba-tiba rasa mulut tu rasa macam rasa macam manis lah macam ni kan. Dia rasa manis dekat tekak aja, manis dia manis dekat tekak. Stevia ni manis dekat tekak. Beza dia pada kepuasan, manis dekat tekak dengan hidung. Dia tak dapat beri kepuasan macam gula biasa. Bermaksud dia tak boleh bagi badan relax. Badan tak relax ambil stevia ni. Badan still macam, walaupun kita craving itu saya duk bagi tahu orang. Kalau craving nak makan benda manis, teringin nak makan benda manis sangat, makan. Jangan tak makan. Sebab selagi kita reject benda tu, kita kata tak boleh, bahaya ni, kita ambil stevia ni. Ambillah stevia banyak mana sekalipun takkan puas. Sebab dia punya pathway dia, perjalanan dia tak stimulate kita punya otak macam gula biasa. Pathway dia tak stimulate brain. So bila tak stimulate brain, dia tak boleh release endorphin. Endorphin ni lah yang nak suppress kita punya stres. Saya kata kalau orang stres, makanlah gula. Kalau teringin sangat nak makan gula tu, makanlah. Tak ada masalah, makan. Ambillah gula ni, tak ada masalah. Kita MBB tak ada masalah langsung. Sebab apa tak ada masalah langsung? Nanti saya explain lagi. Okey, baik. Okey, harap Tuan Joe X clear lah bab ni. Kalau tak clear, tanya soalan lah. Tanya soalan, kita nak bagi faham. Okey. So kita continue lah, tak ada soalan. Apa yang menyebabkan berlakunya epidemik diabetes ni secara besar-besaran daripada tahun 1980 ke atas? Okey. Kalau kita tengok macam graf untuk, saya nak prepare graf Ustaz. Okay, baik. Okay, so kita boleh tengok dari sini graf daripada tahun 1980. Peningkatan yang secara ketara daripada tahun ke tahun. Dia punya graf tu menaik saja, tak pernah turun. Sebab apa tahun 80 ni kita punya graf untuk orang kena masalah diabetes ni sangat kurang compare dengan zaman sekarang ni. Apa yang membuatkan masalah tu berlaku? Ni dia ambil secara global lah, secara global. Apa yang berbeza dia adalah kita punya pemakanan lah. Pemakanan yang mana first kita adopt satu dunia untuk yang apa WHO punya food pyramid tu. Food pyramid. Yang mana dikatakan makanan berkarbohidrat baguslah. Bawah ni macam tu. Okay. Dia kata karbo dekat bawah ni. Karbohidrat actually tak ada masalah tau. Sebab kita secara sebelum ni tengok macam sejarah peradaban China apa semua dekat China.
mereka dah makan untuk berah kan. Makan berah ni beribu tahun dah. Tak ada masalah diabetes pun. Tapi sebab apa? Tiba-tiba dekat China sekarang, benda epidemik untuk masalah diabetes ni sangat teruk. Ini graf saya cari diri kan tidak kita buang masa nanti. Okey. Contoh dekat China. Epidemik diabetes gila-gila punya. Sampai budak-budak kecil pun sekarang ni semua kebanyakan diabetes. Ada masalah diabetes. Why? Apa reason dia? Kita punya pemakanan lah. Problem paling utama sekali adalah bila kita adopt untuk makan roti. Senang kata benda tepung lah. Tepung gluten. Yang mana kebanyakan tepung gluten ni macam roti apa semua ni, dia dibuat sekali dengan minyak sayur. Sebab kos dia sebenarnya lebih rendah. Minyak sayur. Dan pula kita dibombat dengan penggunaan susu tepung daripada kecil lagi. Kononnya yang ni alternatif yang baik kepada susu ibu lah. Susu ibu paling champion lah. Dia pun tak boleh deny lah benda tu. Tapi dia kata ada alternatif makan susu tepung. Untuk ibu-ibu yang berkerjaya, boleh ganti susu tepung untuk kanak-kanak. Yang ni yang fuel kepada epidemik berlakunya masalah diabetes yang beruncing dekat dunia. 3 benda ni kita perlu faham untuk introduction kepada food pyramid ni adalah satu bisnes. Bisnes apa? Bisnes untuk dia punya agriculture. Macam mana mereka fikir cara untuk nak gandum mereka, nak jual gandum mereka dengan secara meluas. Lepas tu lebihan susu mereka apa mereka nak buat. Mereka buatlah kempen goat milk apa semua segala benda tu untuk nak menjayakan program inilah food pyramid ni. Nama apa food pyramid? Memang ni semua ni agenda free shipping. Okey, baik. Assalamualaikum. Keturunan kita ada kencing. Adakah kita senang walaupun makanan kita jaga? Okey, soalan ni sangat bagus. So kita berhenti sat untuk ini. Saya nak jawab untuk Cik Zuana punya Cik Zuana punya soalan. Dia untuk genetik kencing manis ni, saya pun ada masalah. Saya pun ada untuk genetik kencing manis ni. Semua orang ada. Semua orang Southeast Asia ni. Semua orang Southeast Asia prone. Prone. Southeast Asia. Southeast Asia orang Asia Tenggara lah. Macam kita, Malaysia, Indonesia, Thailand, Kemboja, Vietnam. Semua prone. Prone untuk kena kencing manis. Sebab apa kita semua senang untuk kena kencing manis? Sebab kita punya yang paling penting, genetik makeup kita lah. Yang mana kita tak ada kebolehan untuk menyimpan lemak dengan kuantiti yang banyak. Tiada kebolehan tiada kebolehan untuk menyimpan lemak dalam kuantiti yang banyak. Sebab apa kita tiada kebolehan untuk menyimpan lemak dan kuantiti yang banyak? Sebab kita iklim kita hanya 2. Tak panas, hujan. Dua benda ni saja, panas dengan hujan. So kita tak perlu pun untuk nak simpan berlemak dengan yang banyak. Kecuali kita ada musim sejuk. Musim sejuk, macam orang putih apa semua, through time, dia orang develop untuk boleh menyimpan lemak lebih banyak untuk boleh melalui musim sejuk.
Sebab tu dia orang boleh obese dulu. Boleh obese dulu, gemuk dulu. Gemuk teruk sebelum kena kencing manis. Siapa yang selalu kalau macam kita tengok dekat Amerika Syarikat punya data, yang mana kena kencing manis? Nombor 1, orang Hispanic lah. Hispanic macam orang Mexico apa semua tu. Nombor 2, Asian. Nombor 3, baru Caucasian ni. Ini nombor 1, ini nombor 2. Sebab masalah kebolehan untuk menyimpan lemak tu kurang untuk orang Asia ni. So bila kita import saja cara pemakanan ikut food pyramid WHO ni, yang mana fokus kepada karbohidrat ringkas, terutamanya kita duk makan roti banyak. Kita import cara budaya di pemakan masuk ke Asia secara automatik ya. Kita perlu ingat gluten property dia, kebolehan dia adalah create inflammation. Menyebabkan keradangan pada kita punya usus kecil. Keradangan pada usus kecil inilah yang menyebabkan badan masuk mode stres. So, kortisol tinggi sikit menyebabkan kita mula simpan lemak. Ini saja. Itu ya. Kita makan tepung, kita create gut inflammation akibat masalah gluten tadi, badan jadi stres, dia produce kortisol. Kortisol akan mengarah untuk kita mula simpan lemak untuk kegunaan masa depan. Itulah dia. So lemak ni sebenarnya tak boleh lah nak bakar mungkin macam orang duduk iklan tepi jalan, lemak kena kerat baru dia sihat. Tidaklah boleh macam tu, taklah semudah macam tu. Kalau kita nak menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, senang saja kita ingat kita punya basic balik ya, basic dia. Badan kena dalam mode parasimpatetik, iaitu rest and digest, baru dia boleh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Selagi badan kita tak rest, kita ada masalah tulang belakang ke apa semua, badan akan simpan lemak dan secara automatically dia akan kurangkan kita punya berat otot. Okey, baik. So, yang ni kita masuk kepada kita punya saya tengok nota Ustaz. Nombor berapa, bro? Nombor berapa? Nombor. Saya tengok nota. Okey. So, adakah gula ini penyebab masalah diabetes? Adakah gula ini penyebab masalah diabetes? So, ini kita punya main topik. Saya buka lebih biru sikit lah. Okey, baik. So, kita tengok paper yang mana saya akan bagi reference sekejap lagi ya. Reference tu, nanti video ni saya akan upload dekat YouTube. Lepas tu bawah dekat bahagian see more tu, information video ni, saya letak dia punya reference. So kita tengok ada pada tahun 2017 ada orang buat satu cohort study ya. Pada tahun 2017 meta analysis. Cohort studies ni bermaksud apa, kajian jangka masa panjang lah, bukan masa pendek saja. Cohort studies. Daripada mana ni? Okey, tak apalah. Daripada mana tak apa. Boleh dia punya ni ya. Mereka ikut sebanyak 2,500 orang. Okey. Untuk cari adakah gula penyebab masalah diabetes ataupun faktor
ada ataupun sebagai faktor penyumbang kepada masalah diabetes untuk gula. Untuk gula sebagai faktor penyumbang masalah diabetes. So saya letak dekat sini reference yang saya letak, saya pakai untuk nombor 7 . Nanti saya akan bagi senarai reference. So kat sini kalau nak rujuk balik, rujuk pada yang nombor, Allah besar sangat pula. Rujuk pada nombor 7. Saya letak pada merah senang. Okey. Dia dapati dekat sini orang yang konsum orang yang paling banyak konsum gula, dia punya kadar untuk kena masalah diabetes adalah 9% lebih rendah dari mereka yang mengamalkan diet kurang gula. Dari mengamalkan diet kurang gula. Okey. Dan satu lagi tunjuk kat sini, fruktos yang mana orang cakap macam dangerous sangat, dia dapati tak ada beza pun. Orang yang ambil banyak dengan orang ambil sikit. Tak banyak beza, tapi ada beza agaklah. Tak banyak beza. Maksud dia tak signifikan lah. Sampai dia orang boleh buat conclusion kata pengambilan fruktos confirm kena masalah diabetes. Dia tak boleh buat macam tu lah. Okay, baik. Dan yang paling best, pengambilan sukros. Orang yang paling banyak ambil sukros. Sukros ni combination kepada grup fruktos dengan apa dah tu lagi? Fruktos. Tak apalah. Kata jenis gula lah, saya perlu combination dia. Dia 3 jenis gula, fruktos, sukros. Saya confused pula. Okey. Sukros didapati dia punya ni adalah 11% lebih rendah daripada mereka yang mengamalkan diet kurang gula. Okey. Ini saya letak nombor 7, yang tadi nombor 7. Okey, baik. Ini untuk satu jurnal sajalah. Lepas tu kita seterusnya. Lepas tu ada juga study yang berlainan yang menunjukkan soda. Ini dikaji soda lah. Yang macam Coca-Cola, Sprite, apa semua dekat Malaysia ni lah. Soda lah. Minuman berkarbonat, bergula. Okey, baik. Didapati okey. Didapati tak ada signifikan lah. Signifikan ni maksud dia dapati tiada impak signifikan. Tiada impak signifikan kecuali pertambahan berat badan lah. Pertambahan berat badan. Okey. Okey, itu saja. So kita tengok untuk yang selebih-selebihnya ni lebih kurang saja. Sebab saya tengok dia punya ni apa nak cerita lebih sikit kan. So tak ada masalah. Okey, baik. So tetapi conclusion daripada semua ni, sugar tetap bukan satu makanan kesihatan lah. Sugar ni bukan makanan kesihatan. Dia hanya energi sahaja. So kesimpulan kita buat,
diabetes ni dia adalah masalah yang serius lah sebenarnya. Diabetes ni adalah satu masalah serius worldwide yang mana lupa ada satu benda penting tadi. Ada satu benda penting. Tahun 2015 punya study. Tahun 2015 study. Tahun 2015 still meta-analysis. Yes. Yang ni dia punya ni saya letak untuk nombor 18 lah. Dia punya reference nombor 18. Saya tengok mana. Okey, 18. Okey, pengambilan secara harian. Pengambilan secara harian minuman bergula 250 ml. Dia meningkatkan 13% untuk develop diabetes, untuk develop macam mana. So bila ditengok balik, benda ni dia agak kontra dengan yang strategi study yang dilakukan oleh Women Health Study sebelum ni. Dia berbeza, dia kontra. Sebab apa dia kontra? Sebab satu kata pengambilan soda tak ada masalah. Tapi satu lagi kata soda bermasalah. Bila tengok yang 2015 punya study ni, dia dapati orang yang ambil soda ni, mereka makan sekali minuman, mereka makan makanan segera. Contoh macam kat McD, contoh macam McD, Coca-Cola combine dengan burger, combine dengan French fries. Okay. Yang mana yang ni semua pakai trans fat lah, trans fat. Dan yang ni memang menyebabkan jadi masalah diabetes lah, sebab kita makan trans fat nak expect apa? Bukan kita expect makan sampah boleh jadi sihat. Mustahil lah. So, conclusionnya, kita balik conclusion, diabetes ni adalah masalah yang serius. Dia dah jadi masalah epidemik disebabkan kita adopt food pyramid WHO yang mana dia bawa datang Western punya style diet kepada masyarakat Asian, dan Asian adopt tu sebagai satu culture kita. Itu yang menyebabkan berlakunya masalah diabetes yang sangat-sangat meruncing sekarang ni. Sebelum ni tak ada tau. Walaupun kita makan nasi banyak ke apa semua, yang tu bukan penyebab masalah diabetes. Sebab yang tu dia tak ada trans fat dan dia bukan simple sugar. Dan dia tak ada gluten. Sebab itu orang Asia sebelum ni sihat sejahtera, sebelum dia ambil style orang putih ni makan tepung lah. Okey, baik. Azhar Bisnes, orang ada SIBO dan baru MBB boleh ambil gula tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan melugai lah, terlampau banyak. Itu saja. Berapa banyak yang kita boleh consume per day? Dia senang saja. Apa Kak Anis? Dia kalau benda manis ni, selagi dia tak ada dia punya partner, dia tepung ni, kita sedap tau, kita makan banyak mana. Kalau kita macam contoh kita minum benda manis, kita minum. Kita melugai. Manis melecah, tak boleh. Lepas tu tekak nak jadi kering teruk. So kita dah tahu dah waktu tu. Kata benda ni tak elok nak minum. Tahu kan, cakap lemak tak akan digunakan jika badan kadar. So bahasa ini badan memang rasa stres sebab rasa tak kesal gastrik tadi. Okey, baik. Untuk Tuan Kim, dia sedang saja. Semua sedang. Kalau macam kita, okey. Kita tengok pasal orang kata penurunan berat badan lah. Penurunan berat badan. Ini topik lain ni. So kita buat sikit kali lain.
penurunan berat badan waktu kita kena sibuk apa semua ni kan. Kita turun berat badan. So apa yang turun sebenarnya ni? Nak kata water tak, kita simpan water, kita akan jadi masalah water retention. Sebab tu kita punya blood pressure boleh senang naik. Apa yang turun sebenarnya adalah kita punya berat otot. Berat otot. Dia senang lah benda ni. Benda ni dia orang kata common sense. Tapi itulah common sense ni kan super power sekarang ni. Okay, baik. Contoh macam dulu kita boleh angkat orang kata 15 kilo lah. Kita boleh angkat 15 kilo. Okay. Tapi lepas kita kena ada masalah sibuk ni, berat badan kita turun, kita angkat 15 kilo tu tak boleh dah. Angkat saya terus jadi anxiety. Anxiety, sibuk, kembung. Jadi tak tentu hala lah. Jadi tak tentu hala lah senang kata. Tak tentu hala. Dia kat sini dia ada 2-3 benda. Satu akibat muscle wasting. Muscle wasting sebab kortisol ni kita kena faham. Dia bersifat katabolik. Maksudnya dia degrade kita punya otot. Otot untuk hasilkan gula sebagai sumber tenaga. Sebab kita badan stres. Kalau badan stres, kita perlukan gula lebih lagi pada normal. Daripada biasa, daripada kadang homeostasis. Satu lagi words. Homeostasis ni kalau kita dengar hospital pening dia kata homeostasis ni maksud dalam keadaan balance lah. Dalam keadaan balance. Okay, baik. So kalau kita dalam keadaan stres sangat, keperluan untuk menggunakan gula kita tu tinggi. Especially kalau kita ada sakit kronik, sakit tulang belakang ke apa semua, gula tu dia sentiasa nak pakai gula. So kalau kita kurang intake gula, dia start degrade kita punya muscle lah. Muscle jadi kurang sebab breakdown muscle ni paling senang sekali. Otot jadi amino acid. Lepas tu dia breakdown pada glukos. Mudah. So kita akan jadi muscle wasting orang panggil. Muscle wasting. So berat badan dah turun dah sikit. Dah turun banyak kat sini. Okay. Lepas tu bila kita kurang berat otot, kita kurang kekuatan otot, kita nak angkat satu benda secara tiba-tiba macam 15 kilo tu kan. Yang ni selalu berlaku lah dekat orang yang mana rasa dah masuk fasa kebal tu, dia rasa macam dah sihat dah ni, boleh angkat balik berat ni macam-macam ni. Yang angkat-angkat saya kembung, anxiety, panik semua datang. Sebab apa? Sebab dia tak recover lagi untuk dia punya kesihatan adrenal gland dia tak recover lagi. Dia nak produce kortisol masih sikit. Kortisol dah low. Yang mana dia supplement dengan adrenalin. Itu yang dia angkat-angkat dia terus berap, kena macam-macam. So cara dia untuk menyelesaikan masalah ni, workout lah. MBB betul-betul, HPD tu sangat penting lah. HPD tu crucial. HPD tu sangat penting untuk nak develop muscle. So kena workout lah. Kena workout pakai HPD, muscle cukup senang naik. Lepas tu bagi dah satu lagi masalah. So jangan duk test badan secara mengejut. Test dia, kita test sikit-sikit. Jangan dia buat hero, kita nak angkat tu berat. Rasa badan dah okey dah ni, kita nak angkat berat sungguh. Lagi silap pergi masuk emergency. Mama cakap tadi, kalau nak pergi BSN saja, tak pergi Mak Islam, kita pergi dekat Tasir Uba. Okay, baik. So, dekat mana tadi ya? Dekat mana? Okay, so saya balik kepada topik diabetes conclusion, tak habis lagi. Okay. Akar untuk masalah type 2 diabetes tetap adalah masalah insulin resistant ataupun pancreatic failure lah, kegagalan pankreas kita. Sama ada masalah kegagalan pankreas ni jenis type 1 jenis diabetes. Type 1 diabetes lah, sama ada virus ke, genetik ke, ataupun pengambilan susu ke. Benda-benda tu boleh menyebabkan berlaku kegagalan pankreas kita lah. Okay. Untuk last kali, untuk idea eating sugar
makan sugar ni menyebabkan diabetes, dia adalah kurang tepat, inaccurate. Tapi kita boleh ambil sugar, tapi dalam bentuk yang sepatutnya kita ambil. Kalau nak ambil setakat table sugar tu, gula ringkas tu tak ada masalah pun. Jangan combine dengan tepung saja. Sebab combine dengan tepung, dia cerita dia, saya simpelkan macam ni lah. Cerita panjang-panjang ni pening lah orang. Saya simpelkan macam ni saja. Gula, ambil dia saja. Kita consider okey, tak ada masalah. Kita consider okey. Tapi kalau gula plus gula, kita plus untuk tepung, plus heat haba bagi bergoreng apa semua, equals to gut inflammation. Lepas tu dia jadi, badan jadi stres, produce cortisol. Kita start simpan lemak, fat storage. So fat storage ni kita bahagi lagi. Fat storage simpan kepada otot. Otot dah full. Otot tu dia kata otot dah full. Dia akan start pergi kita punya fat cell. Fat cell ni banyak dekat kawasan perut lah, kawasan abdomen kita, kawasan punggung kita, paha dan semua. Lepas tu yang itu pun dah full. Lepas tu dia start pergi dekat kita punya liver cell. Start dari sini saja, badan akan initiate untuk insulin resistant. Itu dia cerita dia macam tu saja. Dan apa macam tadi ada soalan tadi, nama lupa lah, minta maaf. Sebab apa orang Asia ni kata prone to kena kencing manis, disebabkan kita punya kebolehan untuk menyimpan lemak adalah sangat kurang. Itu problem paling utama sebab kita hidup, iklim kita ada panas dengan hujan saja. Compare dengan orang 4 musim, dia ada musim sejuk apa semua. Ya, dia memang perlukan extra fat cell untuk membolehkan dia hidup dalam iklim tersebut. Kalau dia macam kita, kebolehan lemak dia menyimpan lemak dia macam kita, lepas tu hidup dekat sana, mati kejung lah, sejuk. Itu cerita dia, Ana. Okey, baik. Tuan, kalau minum kordia bergula, bakteri khusus tak menampakkan gula ke sebelum tu, takut juga makan gula, takut kemuntuk. Makan lah. Makan je, tak masalah. Saya duk pesan kat orang, terutama yang MBB ni, makan gula. Makanlah gula. Terus pada masa tu makanlah. Kita tak mau bagi badan kita stres yang tak perlu. Ogi. So kita bagi dia rest. Ada masa dia rest, kita bagi chance ya. Okay, baik. Saya cah balik bateri ni. Nak habis. So kita tanya untuk ni, kita ada Dr. Ed dan kita tanya pendapat Dr. Ed lah mengenai gula dan diabetes. Macam mana Dr. Ed? Assalamualaikum. Kita minta Dr. Ed bagi pandangan yang konvensional punya. Seronok lagi. Waalaikumsalam. Pandangan konvensional mengenai gula dan diabetes ni macam mana sekarang Dr. Ed? Okay. Dalam medical still kita kata gula penyebab diabetik lah. Tapi dah ada setengah doktor dia lebih kepada karbohidrat, carb yang penyebab diabetik. Tapi masih lagi kita belajar gula tu penyebab diabetik. So bukan tak boleh makan gula, kena makan berpada-pada. Dan sekarang ni pun still masih ramai lagi doktor yang menggunakan kata orang yang cek gula yang 2 jam selepas makan pagi
puasa tu lah kan. Tapi bagi saya tak berapa tepat itu. Dan bagi saya lagi better kita check yang HbA1c yang kawalan gula 3 hingga 6 bulan ke belakang tu. Itu lagi better kalau kita nak check gula. Kita punya, kata orang diabetik, ada diabetik ke tak ada diabetik ke. Daripada yang ambil puasa, 2 jam selepas makan tu tak tepat sebab bagi saya lain dia punya badan dia nak adapt dengan kandungan gula kan. Dan orang lain situasi harian dia. Ada orang dia tengah stres. Dia stres hari ni, badan dia akan produce gula sendiri lagi tinggi. Ada orang dia tengah puasa. Ada orang tengah puasa pun gula makin tinggi juga. Sebab badan dia perlukan tenaga, dia generate dia punya tenaga pecahkan badan kita. Dapatlah gula tu, badan kita dapat gula. So bagi saya tak berapa tepat kalau kita nak check dengan gula harian tu. Lagi tepat kalau kita nak check gula yang HbA1c tu. Okay. Sebab banyak saya yang klien ni yang dia kata, saya ni dah tak makan gula ni, boleh kata 5 tahun dah. Gula, nasi pun saya makan sikit-sikit saja. Tapi pasal apa saya punya kecil manis tu, duk makin teruk hari-hari. Saya mula makan ubat saja. Lah ni saya kena cucuk insulin dah. Yang tu kalau macam kat hospital kan, apa yang hospital akan buat, conventional punya akan treatment dia macam tu. Dia tengok apa ni, RBS lah, random blood sugar ataupun sugar 2 jam setelah makan tu kan. Kalau tinggi memang dia akan merawat. Dia akan merawat simptom. Kira simptom lah tu, gula tinggi simptom. Dia rawat untuk turunkan gula tu. Puncanya tak tahu kan. Bagi dia orang punca dia type 2. Punca dia insulin, pankreas tak dapat keluarkan insulin yang cukup kan. Tapi kadang-kadang bagi saya peringkat awalnya yang saya perasan lah, isteri saya lah, bila dia puasa, dia akan gula tengah hari tu gula dia ketinggi. Padahal lepas makan dia, makan malam tu je, 2 jam lepas makan dia biasa balik. So maksudnya bila saya fikir balik, badan mungkin time tu tinggi sebabkan badan perlukan gula tu. Badan kita pecahkan kita punya lemak, kita punya muscle kan, untuk keluarkan generate kan, glucogenesis semua tu kan, untuk gula tu kan. Mungkin permulaan dulu, bukan ada setengah orang ni, mungkin bagi saya lah, mungkin tersilap diagnose. Mungkin dia tak ada kecil manis, tapi doktor kata gula dia tinggi. Setiap kali check gula tinggi, mungkin time tu dia stres. Time tu dia tak nak jumpa doktor, dia takut. Time tu tiba-tiba gula naik tinggi kan. Tu doktor kata kecil manis. Bila bagi ubat kecil manis, ubat ni dia bagi saya dia menyebabkan pankreas jadi malas. Jadi dia pening kepala. Aku nak keluarkan insulin ke tak? Sebab ada ubat ganggu kan. Ubat tu yang turunkan gula tu kan. Lalas pankreas jadi malas. Lalas pankreas pun dah tak, bagi saya macam dah tak boleh berfungsi secara normalnya bila diperlukan. So at the end, lama-lama gula kita akan sentiasa tinggi lah, sebab pankreas kita kalau tak ada ubat tu, gula kita akan tinggi sebab pankreas kita dia tengah confuse. Aku nak keluarkan insulin ke tak? Macam tu kan. Lalas at the end lama-lama duk makan ubat lah sampai bila-bila. Dan pankreas kita pun makin lama makin haywire, tak boleh nak bekerja dengan normalnya. Sebab dia pun pening kepala, perlu ke aku keluar insulin ni? Itu saya punya pendapat lah. Bagi saya, so benda tu kalau bagi saya nak check betul-betul gula ni, check HbA1c. HbA1c. Tapi ramai lagi doktor yang masih lagi berpandangan, dia tengok fasting sugar, dia tengok 2 jam selepas makan tu. Tapi bagi saya lagi suka tengok HbA1c. 3 bulan ke belakang tu. Okey, baik. So saya tengok juga untuk metformin. Saya tengok juga untuk paper mengenai metformin ni, dia cakap juga metformin dia preserve beta cell punya composition, lepas tu dia prevent beta cell punya death. Sebab kebanyakan untuk masalah pankreas, masalah diabetes type 2 ni, dia kata dia akibat beta cell punya death kan, dia punya mati, rosak macam itulah. Ada tak macam cara untuk kata memulihkan beta cell ni balik supaya dia boleh produce insulin dengan betul balik? Ini kebanyakan sebab masalah pankreas lah, masalah pankreas. Selalunya badan kita akan regenerate semula kan. Kajian yang kata macam mana, bagi saya kalau orang tu dia kalau diet, kalau tak betul lah, kalau gaya hidup tak sihat,
dan diet dia tak betul, itu menyebabkan sel-sel badan dia tak dapat regenerate dengan baik, dengan sempurna, orang kata kan, tak dapat regenerate dengan sempurnanya kan. So bagi saya, kalau dari sudut kesihatan lah, sains lah, kalau kita nak regenerate balik kita punya tisu ni, dia terkini ni macam stem cell. Stem cell ni dia ambil daripada cord blood lah. Kalau sekarang ni, kalau banyak-banyak bangsa kita punya bangsa ni kurang sikit awareness pasal nak simpan stem cell. China semua tu memang dia orang memang awareness kuat lah untuk stem cell ni, sebab stem cell ni memang sangat-sangat bagus untuk kita orang rawat balik, regenerate balik sel-sel. Ada banyak penyakit-penyakit yang mana boleh dirawat dengan stem cell tu. So mungkin dengan rawatan stem cell ni boleh bantu untuk regenerate balik sel-sel pankreas kita. Mungkin tak 100%, tapi dia boleh bantu. Memang ada dia punya research lah stem cell ni. Saya punya ni, saya punya idea lah. Saya punya idea sebab tu tengok ni. Sebab saya cari idea saya pun tak ada lagi orang buat research pasal tu. Sebab dia sebenarnya faktor makanan lah. Faktor makanan yang membentuk kita punya komposisi tubuh badan lah. Contoh kalau macam hari tu saya tengok untuk makanan yang diproduce secara murah ni lah. Contoh macam daging kita import semua. Saya sedar benda ni daripada ada orang buat kajian pasal babi. Dia buat kajian pasal babi. Babi yang mana dia beri makan benda macam soya, dia beri makan benda yang macam makanan yang tinggi grains yang produce secara besar-besaran. Lepas tu yang makan benda bukan-bukan lah, senang kata babi ni. Okay. Dia menyebabkan komposisi daging babi tu tinggi dengan omega 6. Dengan satu benda lagi dipanggil dengan nama apa? Saya Google. Just in case lagi cakap salah lagi, tak nampak cerdik pula. Satu benda dia panggil linoleic acid kot, tak salah saya. Yang benda ni dia semua adalah dia create inflammation. Dia punya lemak tu sendiri terkandung benda ni. So kalau macam manusia pun makan benda-benda macam ni, bukan makan babi itulah. Makan benda macam tinggi grains, tinggi dengan benda yang omega 6 ni, macam roti apa semua, benda trans fat lah. Secara tak langsung dia meracun tubuh badan juga. Badan tu kan produce endotoxin juga, menyebabkan sel tu tak boleh nak recover, tak boleh regenerate. Mungkin itu juga kot menyebab masalah pankreas bermasalah. Entahlah, wallahualam. Kena tengok ada orang rajin nak labur duit untuk sekumpulan orang buat kajian benda tu lah kot dah. So baik, untuk Abang Azizo, macam mana sihat Abang Azizo ini? Ini Alhamdulillah Wan. So far so good. As usual. As usual. Okey, baik. Saya tengok soalan Tuan Ihsan. Tuan Ihsan cakap, Milo 02 sudu boleh ke tuan? Milo kosong memang tak boleh. Dia bukan problem sebab susu tu. Sebab problem dekat Milo tu. Milo ni dia koko. Lepas tu creamer bukan tenusu. Yang ni problem utama dia. Sebab dia buat pada minyak sayur. Tinggi dengan omega 6. Lepas tu dengan gula lah baki dah. Gula ni tak ada masalah sangat. Tapi creamer bukan tenusu tu yang problem dia. Creamer bukan tenusu. So kita tak payah minum lah. Itu je lah cerita dia. Tapi kalau nak minum koko boleh saja. Ambil lah pure koko yang 70%, 80% punya drinks punya koko. Mahal-mahal lah. Dia memang mahal. Sebab benda bagus dia tak jual murah. So dia mahal sikit lah. So kena melabur lah. Itu sahaja. Okey, Kak Mila, masuk makan gula saja tu tapi bentuk air sirap bergula susu teh okey kan? Ya betul. Okey, tak nak masuk gula apa? Gula putih, gula niseh, gula merah, gula nice tu macam mana? Saya kata gula saja lah. Ambil sajalah, tak ada masalah pun. Asalkan rasa selesa. Minum bagi rasa selesa. Lama juga tak sentuh gula. Macam Hershey Cocoa tu kita tengok untuk dia punya kandungan.
kandungan dia punya bancuhan tu macam mana. Saya rasa tak lari kot daripada letak non-dairy creamer. Yang mana okey ni beli sajalah koko dekat Shopee. Pada orang yang jual koko sahaja. 70%, 80% dengan strength koko tu. Koko saja dalam tu. Memanglah rasa dia kelat-kelat. Kalau lidah orang Melayu ni, yang tak biasa macam makan coklat mahal. Saya berguna bahasa macam tu je lah. Yang tak biasa makan coklat mahal ni, dia terkejut dah. Dia kata, apa rasa pahit dah. Itu rasa koko. Dia rasa koko betul coklat ni. Dia rasa pahit. Lepas tu dia rasa masam. Lepas tu dia rasa buah-buah. Itu rasa coklat betul. Coklat nak sedap sikit, dia letak susu lah. Untuk dilute dia punya flavor tu. Rasa macam, sedap sikit. Orang Melayu kebanyakan kenal koko macam tu. Bukan kata orang Melayu saja, tapi orang Melayu banyak. Banyak sikit. Sebab orang Melayu ni tak banyak sangat nak invest dekat kesihatan. So dia tahu apa nak kenal sangat benda makanan macam tu. So tengok kat Shopee. Ada jual 70%, 80% punya strength koko tu. Makan lah. Baju dengan panas dah lah. Kalau nak sedap lagi, boleh ambil susu Abang Azizul tu. Jenuh sikit. Jenuh sikit nak cari lah. Jenuh sikit lah. Tapi kalau mula-mula ni, orang kata minum sikit-sikit dulu. Jangan terus bubuh, terus segelas ke macam mana kan. Sikit-sikit kan. Pasal kita baru nak introduce pada badan kan. So takut nanti badan perut baru nak pulih ke macam mana, confirm dia akan kembung. Confirmnya kan. Okey Wan, lagi satu abang nak tanya, memetik daripada apa kata-kata Dr. Ed tadi tu kan. Abang ada terdengar lah, kalau salah minta tolong betulkan lah diberitahu tadi apabila kita dah makan ubat, jadi ubat tu telah membantu untuk mengurangkan kadar gula dalam darah. Okey, so pankreas jadi, bahasa mudah faham, pankreas jadi malas untuk bekerja lah, betul? Dia ikut juga. Jadi bab ubat ni Dr. H cakap sebab dia ada tak, nanti kejap. Soalan daripada memetik kata-kata tu, apa akan terjadi kepada orang yang cucuk insulin kan? Jadi ialah gula orang dalam badan orang tu memang dah tinggilah. Kan? Soalan dia pergi mana? Gula tu pergi mana? Kan. So apa fungsi insulin tu sendiri yang dicocok ke tubuh badan orang yang dikatakan metabolic problem tu, disease tu? Ini saya selalu tanya orang lah. Saya tanya bagi orang fikir. Okey. So, saya ada jawapan dia dah. Okey. Soalan dia, bila kita cucuk insulin, let's say kita dah makan metformin kan, metformin pun gula duk naik lagi, kita ambil glycoside pun glycoside macam mana hijau saya pun lupa dah kan, pun dia sebab dia dua benda berbeza, metformin, glycoside ni dua benda yang berbeza. Lepas tu dia ambil insulin, dia cucuk insulin pula kan, ada fail semua benda ni fail. Awal-awal okey, lepas tu fail. Lepas tu dia cucuk ni, dia ambil ni pula, tu fail. Lepas tu dia combine dua ni pula, dua ni pula combine, pun equal fail juga. Okay, so dia ambil cucuk insulin. Cucuk insulin ni awal-awal tu boleh gagah, lepas tu dia slow naik punya unit sampai orang tu mati sakit lain. Okay, sebab apa dia mati sakit lain? Key dia. Orang ambil cucuk insulin ni takkan pernah sihat dah. Dia kata, saya cucuk insulin ni, saya dah boleh macam ni pun semua, boleh buat macam-macam. Saya tak ada, saya sembuh penyakit diabetik apa, badan saya rasa energetik. Bohong. Sebab saya punya pakcik meninggal sebab masalah kanser perut. Dia seorang diabetik, meninggal sebab kanser perut. Dia cukup jaga makan. Ingat, saya tahu dia cukup jaga makan. Tengok dia makan memang cukup jagalah, cukup takut lah dengan benda-benda gula apa semua, cukup jaga makan. Okay, mati kena kanser perut, kanker perut. Ataupun cucuk insulin, mata start jadi rabun.
Kaki kena potong. Duit bila? Tak ada. Nah, ni ada. Apa? Petty cash. Petty cash tak ada. Transfer. Kaki jadi kaki reput. Kaki kena potong lah. Kaki kena potong. Padahal kawan ni cukup jaga makan. Tak pelik. Kan? Tak pelik. Cukup jaga makan, kena juga. Ini sebelum zaman pre-cucuk, sebelum zaman cucuk vaksin COVID. Sekali orang kata, ni mesti COVID-nya ni, vaksin ni semua. Ada. Ni sebelum zaman cucuk COVID. Cucuk vaksin COVID. Sebab dia adalah gula tu macam mana sekalipun dia kena tuju tempat. Dia kena pergi tempat dia. Dia tak boleh hilang keluar melalui air kencing ke berak ke. Tak boleh. Benda tu sebab dia mainan darah kita dah. Dia macam mana pun dia kena tuju ke satu tempat. Dia tuju tempat yang sepatutnya dia tak pernah pergi lah. So bila kita start cucuk insulin, gula ni akan disumbat dekat tempat yang tak sepatutnya pergi. Dekat tempat yang tak sepatutnya pergi. Sepatutnya dia ada dalam bentuk fats. Contoh, macam kalau kita tengok orang cucuk insulin kan, dekat kawasan dia cucuk tu, dia akan menggelembung, jadi lemak, ketul lemak. Mana-mana saja dia akan cucuk kat situ, kalau cucuk hari-hari kat situ, dia jadi satu lagi kawasan lemak. Lemak ni cukup problem. Sebab dia produce endotoxin yang cukup banyak. Dan benda ni dia constant racun tubuh badan orang tu. Cukup banyak. Dan dia constant racun orang tu. Sebab tu saya kata orang cucuk insulin ni, dia tak ada sihat lah. Murung lah. Kata boleh buat macam-macam. Memanglah boleh buat macam-macam. Tu pun kena guna tenaga semangat yang cukup banyak lah. Tuan. Dia akan Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okay. Tuan cakap pasal yang gula tadi, gula tu ke mana kan? Akak pernah mengalami ni. Akak pernah makan satu ubat tu nama dia John Dion apa ke? Dia memang cepat turunkan kencing manis. Dulu. Sekarang ni dah 2 tahun tak makan ubat. Tu ni akak cakap yang dululah. Dia kata makan ubat tu, kencing manis akak tu, gula akak tu akan keluar daripada air kencing. Dia kata buktinya kencing, memanglah akak tengok kencing akak diurung semut tau. Dululah, sekarang dah tak ada dah. Jadi itu adakah bukti menunjukkan bahawa gula juga turun melalui air kencing? Trace amount. Ya. Tak banyak, taklah maksud semua tu keluar. Tak, dia trace amount saja. Ya, betul. Trace amount saja. Even macam kita, kalau kita macam badan stres teruk sangat ke apa semua kan. Kalau kita kencing kan, kita biar tak senonoh betul lah kan. Kalau tak senonoh betul, semua akan piurung. Kalau tak senonoh betul, kencing tak basuh macam mana kan. Tempat toilet tu kan, semua akan piurung. Dia sama juga. Tapi taklah banyak. Masa dulu akak ni, bekas tempat kencing akak pun ada semut. Sebab walaupun kita dah flash dah dirus. Tu menunjukkan apa tu? Dia trace amount sugar lah. Kita punya dia betul dia boleh keluar juga. Tapi tak banyak tau. Dia tak justify untuk kita punya pengambilan tu dia buang. Kalau betul-betul dia keluar melalui buah pinggang saja kan. Banyak maksud dia buah pinggang kita problem. Mudah macam tu lah. Soalan kedua akak tuan, akak dengar yang ni tadi ni. Okey, daripada bacaan kencing manis
keadaan bacaan kencing manis yang macam mana ni orang diabetes ni yang dikatakan dia sihat atau tak sihat. Adakah sama? Okey. Macam akak orang kata orang kata bawah 5 tu bagus. Masa akak dulu yang tuan cakap ada combine makan ubat metformin dengan lazy diet tu, akak pernah makan dah. Dia combine tu tak pun akak pernah makan sehingga pernah jatuh sampai akak punya bacaan kencing manis bawah 5, 4.9. Tapi keadaan akak miserable. sangat teruk. Ya. Sehingga lepas tu dia masukkan pula gula tahu dalam badan akak. Dia masukkan gula dalam badan akak. Tapi ada orang 4.9 tu okey. 4.9 tu 5 tu dia okey. Dia punya indikator dia ada dalam keadaan tu. Okey, contohnya sekarang akak dah tak makan langsung apa-apa ubat kencing manis apa semua, segala macam ubat konvensional ni akak memang dah tak ambil dah selama ikut MBB ni, dan akak rasa akak lebih sihat daripada masa sihat dulu, daripada belum dicop akak untuk jadi pesakit lah, nama-nama sakit ni semua ada lah. Akak rasa akak lebih sihat lagi daripada dulu. Tetapi bacaan kencing manis akak tidaklah secantik seperti yang doktor-doktor nak kan, nak 6, 5. Dia tak capai situlah. Maknanya akak bangun tidur, akak antara akak punya pencapaian akak 10 hingga 12. Itu bangun tidur maksudnya bangun tidur ambil dalam keadaan akak tak bekerja tak apa semua. 10 hingga 12. Tapi bila akak senam, akak dah ambil dah 2-3 kali, bila akak senaman dia akan pergi kepada 7 hingga 9. Itu dia tak lebih daripada 9, 7 hingga 9. Tapi bila akak makan orang kata 2 jam selepas makan memang tinggi. Itu yang akak tak nak ambil sebab akak selesa. Tapi badan akak selesa walaupun bacaan kencing manis akak tinggi. Adakah keadaan ini menunjukkan akak ni orang yang tak sihat atau akak orang yang sihat? Sedangkan akak rasa akak sihat. Itulah, tu akak nak tahu. Dia dalam mimpi ni senang saya agak. Kalau badan rasa sihat-sihat. Itu je, mudah macam tu je. Dia dapat kalau pandangan Dr. Ed daripada segi sains, daripada segi peranan fungsi badan tu, keadaan gula dalam darah akak tu macam tu, adakah ini memberi kesan kepada akak ataupun memang badan akak perlu macam tu keadaannya? Sebab akak ikut MBB, akak kan tak makan dulu, tak makan nasi sangat apa semua. Jadi sekarang ni akak dah makan nasi, dah makan lauk, cuma akak macam makan tu berkala dan akak rasa selesa, akak rasa sihat. Adakah itu ada bagi kesan nanti dekat diri akak? Sebab akak ni pernah diabetes. Apa pandangan doktor? Okay, kalau ikutkan tadi akak cerita pasal bacaan akak tu, memanglah kalau kita punya range yang kita nak tu agaknya lebih tinggi sikit lah bagi saya. Tapi bagi saya tak terlampau tinggi. Bagi saya tak terlalu tinggi sampai 20, 30, 20, 15 ke atas. So tak sampai situ bagi saya okey saja. Okey saja kan. Sebab bagi saya macam Cik Azwan kata lah, kalau kita rasa badan kita sihat, tak ada rasa macam lesu, tak ada rasa macam pening kepala, tapi kita sihat, tak ada benda pun, insyaAllah bagi saya okey lah tu. Bagi saya lah. Ini pendapat saya, tak sama dengan pendapat doktor-doktor lain. Jangan kata doktor Ed kata bahaya nanti saya kena nanti benda ni. Ya, akak faham doktor, tapi tak, maksudnya akak nak tanya, adakah bacaan kencing manis itu dia tak sama macam dengan semua orang? Semua body manusia tu dia tak sama. Dia betul, atas keperluan. Bagi saya betul. Tak sama. Tak sama macam dengan darah. Pun tak sama. Bagi saya semua benda setiap individu berlainan. Keperluan dia. Keperluan tenaga digunakan lain. Bagi saya tak sama. Macam akak katakan, akak bawa 4.9, orang lain okey saja, akak dah tak rasa macam dah tak betul lah, kena masuk gula. Maksudnya badan akak perlukan gula yang lebih sikit daripada orang lain. So bagi saya kata kan, tak semua, bukan satu benda semua kita boleh guna pakai untuk semua orang. Kata one size fits all lah, tak boleh lah. Betul. Bagi saya macam tu. Tapi sebab dalam perubatan nak bagi mudah, standardize, ada bagi buat macam tu. Sebab doktor, akak kan macam doktor pandangan doktor, sebab akak ni bimbang bukan apa. Bila orang tengok, orang tanya bacaan akak, orang nak kata akak sihat. Dia kata sihat. Berapa kencing manis? Akak cakap lah macam tu lah arrange dia kan.
Dia kata, tinggi tu. Dia kata bahaya tu. So, Depan dah boleh sebenarnya lalu. agak stres dengan penilaian orang. Dan lagi, anak saudara pun ada doktor pakar pula penilaian dia, bahaya, Walhal dalam tempoh 2 tahun ni, akak ikut MBB ni, sekali pun akak dah tak pernah pergi kecemasan. Kalau tak dulu, sebulan 2-3 kali akak akan pergi kecemasan. Itulah maksudnya keadaan akak tak stabil dulu. Itulah akak jadi keliru bila akak dengar pula penerangan daripada Tuan Azwan. Aku ni sihat ke ataupun aku ni rasa psikologi aku yang mengatakan aku ni sihat. Itulah tu yang akak nak ni sama ada. Cuma nantilah lepas ni kata macam sebab 6 bulan awal dulu kan memang dapat progress dia memang sangat baik lah daripada HbA1c tu. Jadi yang ini ni akak akan tangguh lagi sebab akak nak sebelum ni ada juga makan-makan tepung bila hari raya. Jadi ni nak pulihkan sikit baru nak ambil darah, nak tengok balik semula. Kali kedua ni nanti akak baru tahulah sama ada akak punya ni berjaya atau tidak. Apa yang akak buat betul-betul tak salah. Itulah. Tapi maknanya dari segi fizikal, daripada segi mata kasar, macam akak dah berjaya. Akak dah bukan macam akak dah berjaya, akak rasa akak dah berjaya dan akak rasa akak sehat. Cuma semuanya tu macam kalau tengok cara makan akak makan nasi, akak makan banyak daripada bilangan yang sebelum yang masa kencing manis tak turun-turun tu kan. Tapi sekarang ni akak makan dengan yang kadar yang kuantiti yang banyak. Sebab apa? Dia punya kaitannya yang Tuan cakap tadi, kepuasan dengan bacaan kencing manis dengan rasa sehat. Sebenarnya tu semua ada kaitan. Mungkin dulu akak makan akak satu tak betul, tak berkala, dan lepas tu mungkin tak puas. Badan akak tak dapat apa yang akak nak. Jadi tu yang kencing manis tak turun. Tak makan pun dia tak turun. Tapi sekarang ni makan pun di dalam stabil je gitu je. Dia tak ada melantun. Dia tak ada macam naik turun tak ada. Dia macam konsisten antara itu saja. Antara kalau pagi 10 hingga 12. Kalau dah lepas 6, 7 hingga 9. Itu je bacaan dia. Tu yang yang akak rasa bahawa MBB ni mungkin menjadikan akak puas dalam menikmati makan. Maksudnya keperluan badan akak dapat penuhi dan juga akak rasa sehat. 2 tu akak dah dapat dah. Cuma tu bacaan tu. Maknanya akak tak perlu risaukanlah tentang bacaan kencing manis tu kan. Dia yang penting sekali, dia MVP ni, dia punya direction utama sekali nak bagi orang tu enjoy hidup boleh hidup. Nak bagi orang tu hidup, dia boleh enjoy hidup dia. Yang tu yang paling utama sekali. Kalau orang tu betul. Kalau orang tu dapat balik, dia boleh enjoy balik hidup dia rasa sihat, dia happy apa semua. Dia tak ada apalah. Macam Tuan cakap lah, Tuan nampak pakcik Tuan kan. Macam akak memang kata genetik. Sebenarnya genetik tu bukan punca genetik, adalah punca corak pemakanan. Kalau kita dalam keturunan, makan tu serupa je. Jadi akak ni dah 2 ahli keluarga akak meninggal sebab 3. Meninggal mak akak, adik akak, kakak akak. Meninggal kerana kencing manis. Anak doktor pun tak boleh buat apa juga. Mak meninggal pun pasal kencing manis. Jadi ini sekarang ni. Jadi akak rasa memang orang yang diabetes ni dia memang akan sakit menderita. Dia nak meninggal, dia menderita sikit-sikit tau. Betul. Itu saya setuju. Dia tak tahu lah sama ada kerana ubat ke atau kerana sakit tu ke. Tapi yang akak buat ni, akak buat MBB ni, akak tengok sebenarnya diabetes ni, orang yang ada diabetes ni tak perlu menderita. Kena makan bagi betul aja dan perlu faham. Itu saja. Dan workout. Jangan lupa workout lah. Ya. Senang dia paling penting itu. Jangan lupa lah support saya, beli suplemen apa semua. Itulah saya minat buat duit. Kalau tidak habis lah MBB kena tutup. Beli Tuan, insya-Allah Tuan. Selagi hayat kandung badan Tuan. Sentiasa tiap bulan kita habis. Selagi hayat kandung badan, dan lagi sekali nanti kalau akak ni akan nak buat cek darah ni, akak memang bagi masa pada diri akak. Jadi dengan harapan kalau dia konsisten, dia tak naik pun akak dah bersyukur. Akak rasa okeylah. Maknanya sebab benda ni kalau dia dah berjaya, tapi kita nak keyakinan kan.
Dia akan turun. Dia akan turun. Sebab apa saya kata dia akan turun? Sebab energi akak bertambah. Semudah tu saja. Energi sebab bertambah. kalau energi kita bertambah, maknanya automatic HbA1c tu dia punya indikator dia boleh menurun lah. Betul. Sebab kalau kita HbA1c kita tinggi, maksud kita tak boleh menggunakan gula tu secara orang kata efisien. Badan letih 24 jam macam dulu-dulu kak punya diabetik tu. Kalau ingat balik lah. Memang mood akak tu penting kak. Mood akak apa? Orang kecil manis ni melepek je kerjanya. Melepek je. Sungguh tuan. Macam Al-Mahdi akak sampai angkat badan pun tak boleh, dia jadi berat. Dia jadi berat. Angkat badan pun tak boleh, tak boleh. Kena orang tolong. Betul. Akak dah tengok dah. Akak dah nampak dah dengan mata. Depan mata dah. Sebab tu lah akak nak faham betul-betul MBB ni, sebab kita nak kekalkan dia, nak jadikan dia gaya hidup sepanjang hayat. Gaya hidup sepanjang hayat. Maknanya selagi hayat akak, selagi itulah akak akan ikut cara MBB dan juga guna suplemen tuan apa semua. Ujung tu sedap dengar. Sebab kalau tidak saya tak boleh nak buat apa yang saya buat sekarang ni. Bermaksud bukan saya apa-apa saya buat. Kalau Abang Rizal pernah main lah office saya ni, kokak ya. Bukan ni background green screen. Ini background green screen. Kalau macam Abang Rizal main office saya, kokak buruk ya pun. Lepas tu orang duk tanya lah. Lepas tu duit dapat ni semua ni kita buat apa? Saya duit apa yang saya buat, saya improve saya punya produk. Lepas tu saya buat yang MBB Go tu yang tengah nak online kan sekarang ni. Itu saja dah makan belanja yang sangat besar. Saya tak peduli pun office kokak apa. Semua mempipi. Yang bukan office saya cantik orang boleh jadi sihat. Jangan risau tuan. Rezeki belum jatuh tuan. Jangan risau. Ada rezeki, dia duit banyak mana pun saya akan bagi balik kat orang. Tu je cerita dia. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Sebab anytime terima kasih atas bimbingan apa semua. Sebab cara tuan ni dah betul dah. Cara tuan dah betul dah. Tapi janganlah pula nanti dah kaya meletup. Dah semua cas. Satu ayat pun cas. Alamak ai. Kita bagi siapa early adopter ni, yang awal-awal dengan MBB ni, kita bagi dia tiket family MBB lah. Orang lain tak dapat lagi lah. Yang lama-lama kita tak charge lah. Okey, Tuan Azam, bagaimana dengan penggunaan gluten free flour ni? Okey, tepung flour ni. Okey, bagi saya gluten free ni boleh makan, tapi jangan makan okey. Saya bagi analogi senang lah. Kalau macam tepung gluten ni kita makan bila bulan mengambang, kalau biru, lepas tu ada serigala jadian, baru kita boleh makan. Bermaksud dia sangat jarang ataupun benda tu tak pernah berlaku lah. Tapi untuk gluten free flour ni pula, kita bagi makan bila ada bulan mengambang saja, biasa saja tu, dia tak ada wave pun tak apa, kalau kuning, makan lah. Maksud dia, dan sebulan tu adalah 2-3 kali kita makan, 2-3-4 kali makan, tak makan beria lah. Dan bila kita makan tu, kita tak belasah dia sampai kita kenyang. Itu je. Ya. Okey, baik. Ada tu apa Cik Haira? Doktor kata dia bagi jaminan, macam akak dulu kan dia nak bagi insulin, dia nak bagi insulin. Akak kata akak tak nak dah insulin. Dia cakap tak apa sebab insulin tidak membahayakan berbanding dengan pil. Pil memang akak tahulah memang bahaya, ada kesan sampingan. Insulin dia kata tak ada kesan sampingan. Betul ke? Salah. Saya kat sini saya cari paper jap. Okey, baik. Kalau Ustaz. Mana ni ya? Okey, baik.
Saya share sekejap. Ini malam ni ada tukar-tukar. Tukar-tukar port ni, dia port dia satu je. Alright, saya share screen. Okay, the effect of insulin on the body health line. Painful fat necrosis. Painful fat necrosis ni yang mana tempat bila kita cucuk tu kan, dia necrosis ni dia mati mereput. Kadang-kadang jadi juga kat orang. Effect of local insulin injection on wound vasculation in patient with diabetic, lipohypertrophy. Saya ada cerita. Ada itu dulu saya ada baca paper lah. Insulin injection ni dia cause cell damage. Mana dah saya lupa dah. Baru lagi kawan statement tu yang abang baca, cell damage tu. Dah tahun lepas kot. Tahun lepas saya dah baca. Alright. Saya kena cari balik lah kak benda ni. Sebab kalau kita tengok macam benda duk Google ni kan, dia kena 2, 3, 4 layer kan. Tengok kalau macam kita tengok Healthline ke Medscape ke, tu bahaya sikit. Sebab apa? Sebab kebanyakan dia pro ataupun syarikat farma tu upah orang untuk buat keluar paper tu, kata ubat ni bagus. Makanlah, tak ada masalah apa semua. Dan kalau macam Kak Zahid dah dapatnya information tu, kita tanya balik information tu dia dapat daripada mana. So kita tanya balik Dr. Ed bab ni. Dr. Ed, selalunya kalau bab information tentang ubat ni dapat daripada mana Dr. Ed? Okay, selalunya informasi obat ni daripada pharmaceutical company sendiri lah. Itu saja. Takkan dia nak cerita buruk pasal ubat dia sendiri kan? Selalunya after 5 years lah baru, kalau benda tu ada masalah, after 5 years lah selalunya akan diorang tarik balik selalunya. Orang dah jahannam dulu barulah ni doktor. Ya macam tu lah. Selagi diorang boleh menang court case, lagi tu lah ubat tu dekat pasaran. Dan selalunya akan menang lah. Sebab poket dia dalam. Selalunya akan menang lah. Tapi saya senyap diorang tarik balik lah. Saya senyap. So, kalau macam tu lah, macam apa Dr. Ed cakap lah, ada drug rep. Selalunya kalau macam dia nak bawa ubat baru apa semua, ada percutian, ajar orang yang buat keputusan ni pergi bercuti, belajar makan apa semua, bumbang-bumbang. Macam biasa. Allah samalah nak apa, nak dapat tender ke apa semua, projek apa semua, sama juga cerita dia. Benda ni bisnes. Dia Wan macam Nina Tissot berkempen di Amerika untuk, masa abang mula-mula kenal Wan lah, dia berkempen untuk apa, high fat dengan beef punya daging ni kan. Makan kerana di situ banyaknya apa, minerals dia, vitaminnya kan, betapa daging merah tu menyihatkan badan, lemak tu sangat diperlukan oleh badan kan. Tetapi mendapat tentangan masa dia buat debate ke ataupun dia buat talk pun, mendapat tentangan yang hebat lah daripada orang yang macam Dr. Ed kata tadi lah, yang bias tu lah kan. Jadi benda-benda macam tu kita sendiri perlu ada apa orang kata, sedikit knowledge lah untuk kita mengimbangi cerita-cerita yang sampai kepada kita lah. Macam sekarang pun orang kata protein source yang terbaik adalah daripada plant based. Hakikatnya kalau diatur dari segi protein, yang paling banyak dia maybe antara telur ayam dan juga daging merah, provided telur yang kita makan tu tak dicucuk lah. Kan, so protein base yang paling banyak sekali daripada sumber telur lah. Kan, yang kedua daging merah, yang ketiga wallahualam saya lupa, yang keempat plant, tumbuhan. So dekat sini kenapa orang vegan tu yang kadang-kadang mereka pun boleh dapat kencing manis, mereka pun boleh dapat high blood pressure, kolesterol tinggi, akibat tidak memakan apa yang sepatutnya manusia tubuh badan itu makan. Betul? Kan? Kita dah terlampau banyak, minta maaf abang potong. Kita dah terlampau banyak sangat
menzalimi diri kita sendiri dengan orang kata consume benda-benda yang proses, okey, dan diwar-warkan dengan segala macam-macam cerita yang kononnya benda ni, brand A ni baik untuk tubuh badan jangka masa panjang. So kita terlampau ambil bulat-bulat, okey, media punya propaganda ni kan, sekaligus dengan keadaan hidup kita yang terlalu semuanya nak cepat kan, kita dah tak ambil kisah sehingga kan kita tidak tidak macam mengutamakan nyawa kita. Kita babitkan nyawa kan, nyawa dan anak-anak kita serta keturunan kita. Di sinilah perlunya adanya MBB untuk menukar, pertama sekali bukan menukar cara makan, tapi pertama sekali menukar cara pemikiran, keduanya cara makan itulah. Itu pada pendapat abang Awan. Dia jalan sekali lah dua tu. Okey, baik. Tak apa, ada Cik Aira tanya, saya berdapat result darah kolesterol dapat 7. Doktor suruh ambil, kena ke atau apa cara nak hindar? Okey, statin lah, kena ambil statin lah ni. Untuk Puan Aira, kita tengok dulu bacaan HbA1c, bacaan 3 bulan ke belakang ni berapa. Kalau normal tak perlu ambil langsung, tak ada masalah apa. Betulkah makan, total kolesterol 7 tu tak ada apa-apa meaning pun. Saya ada buat live mengenai dekat YouTube, ada saya letak baru, tak lama, baru saja pun, mengenai penerangan mengenai kolesterol ni, mana yang perlu kita, apa itu kolesterol, adakah dia menyebabkan kita berlakunya masalah stroke ke masalah jantung, dan macam mana kita nak tahu bacaan kolesterol kita tu okey. Saya dah letak dekat situ, topik dia agak panjang juga, dan saya letak sekali reference, dan saya letak sekali nota lagi dekat situ, saya letak nota lagi. Sebab benda ni saya tak boleh nak yakinkan dengan secara verbally tau, sebab kita melawan against conventional wisdom sekarang ni. So orang tu kena betul-betul faham apa dia buat. Sebab kita punya motto, tagline kita untuk MBB ni adalah saya tahu dan faham apa saya buat, saya tak ikut orang membabi buta. Saya tak suruh orang ikut saya, tapi saya letakkan reference tu, tengok, lepas tu baca, lepas tu faham betul-betul. Baru boleh apa ni, sebab saya bukan doktor. Kita ada Dr. Ed. Dr. Ed ni soalan untuk Dr. Ed lah ni. Saya yang apa untuk Cik Hairah ni. Assalamualaikum Dr. Ed. Dr. Ed mana? Salam. Ni soalan daripada Cik Hairah. Saya baru dapat result darah, kolesterol dapat 7. Doktor suruh ambil ubat lah tu. Kena ke? Atau apa cara nak hindar? Okay, kita tengok lah. Memang betul dalam, kalau conventional medicine ni, kita still kita tengok LDL, HDL. LDL tu kolesterol jahat, HDL tu kolesterol baik kan. Kita nak HDL tu tinggi kan. Tapi kita kena, kalau kita tengok betul-betul balik, apa fungsi LDL. Kita kena faham dulu fungsi LDL. Fungsi LDL ni banyak untuk tubuh badan kita. Kalau kita ambil statin ni menurunkan LDL. Bila LDL ni turun, kita akan jadi haywire. Immune system haywire, neuromuscular system kita, neurovascular kita akan haywire, neuromuscular kita akan haywire, semua sebab LDL tu fungsi dia terlampau banyak. So kalau dari sudut tadi kata total kolesterol 7, bagi saya tak tinggi sangat pun benda tu. Tak tinggi sangat pun benda tu. Yang penting macam saya katalah, kita tengok balik jenis kolesterol apa yang tinggi, partikel A ke partikel B kan. LDL tu ada 2 jenis, A dengan B. Kita nak tengok kalau B itu yang bahaya. Kalau partikel A yang tinggi, insya-Allah tak ada masalah. Kita nak tahu, kita tengok gula kita lah, HbA1c 3 bulan ke belakang tu. Kalau keadaan range yang normal, insya-Allah kalau tinggi pun LDL yang elok, bukan LDL yang tak elok. So tak perlu risau. Yang penting jaga makan betul-betul, lepas tu exercise. Jangan lupa exercise lah. InsyaAllah kita amalkan makanan yang sihat dan gaya hidup sihat, InsyaAllah semua sihat. Sebab kita bukan nak rawat nombor, kita nak rawat badan kita. Kita bukan nak rawat simptom, kita nak rawat punca. Itu saja. Okey, baik. So saya tengok kalau untuk pengambilan statin ni, problem dia compromise kita punya immune lah. Immune lah. Sebab saya pernah ada baca paper
Pengalaman apa statin apa di asosiasi apa ada paper satu lah. Satu je. Dia tu nak kena cari balik. Tahu ke mana dia hilang, saya tak save pun. Sebab jarang lah orang yang buat benda macam tu. Pengambilan statin menyebabkan dia associate dengan apa kena COVID tu lagi teruk. Lebih kurang macam tu lah bahasa dia. So penting tau. So kalau macam apa, kalau macam nak betul-betul tahu kan supaya kita tak ambil statin membabi buta ni apa, ada tempat yang boleh hantar kita punya darah ke mana, ke Australia kot, untuk kita buat advance lipid testing. Untuk nak check kita punya sama ada kita punya LDL tu pattern A ataupun pattern B. LDL pattern A ni dia tak oxidize, pattern B ni oxidize lah akibat kita kebanyakan sebab kita punya kandungan glukos yang sangat tinggi. Sebab tu saya suruh tengok untuk bacaan HbA1c. Kalau bacaan HbA1c okey, LDL tu naik tinggi mana pun tak ada masalah. So total kolesterol ni dia tak ada apa-apa meaning pun untuk sama ada kaitan berlakunya masalah risiko jantung ataupun stroke. Bagi saya lah, apa saya punya bacaan lah. Sebab saya dah tengok orang ambil statin pun kena juga masalah jantung. Sama juga, apa beza dia kan. Dan statin kawan dia ubat cair darah sekali, ubat tekanan darah, ubat kontrol blood pressure sekali. Ini dia duk bawa ini ubat banyak. Lepas tu dia tambah ubat. Dia tak ada ubat kecil manis tu sah. Dia ada. Dia tak ada. Dia standby ubat sakit jantung pula. Mengarut ke jantung. Okey, baik. Kita tengok soalan ni. Okey, Tuan Joe X, soalan dia. Macam mana nak atasi sembelit minum koko tambah gula bagi banyak sikit? Itu saja cerita dia. Mudah, tambah gula bagi banyak sikit. Kalau koko pure telan, tak ada rasa manis langsung, gula, confirm wajib dan pasti sembelit. So tambah gula. Cik Hati, mungkin ada jawab. Tuan, jenis karbo antara nasi and makanan jenis seperti ubi keladi ketan mana gula yang lebih tinggi? Tak ada masalah. Yang tu jenis gula bukan simple sugar tau. Dia banyak lagi benefit dalam tu dengan garam, mineral apa semua segala. Sama bagus saja dengan keledek apa semua ni, makan je lah, tak ada masalah pun. Dekat saya lah. Okey, Tuan Khalis, salah apa pendengar Wan mengenai diet mengikut jenis darah Dr. Diadamo. Okey, ada saya baca juga. Apa ni apa Dr. Roland praktis lah benda ni. Diet untuk jenis darah O, kena makan daging darah, kena makan daging lebih. Ada sebab dia darah O, dia dah explain kat saya darah O ni macam ni kena makan daging lebih. Dia kata dia pengambilan daging harian dia tu dia makan lebih sikit badan dia rasa kuat. Lepas tu dia ada lah jenis darah A, AB apa semua ni. Dia ada explain kat saya. Tapi saya tak pernah nak peduli sangat pun sebab saya rumit lah pula nak buat benda ni ke orang kan. So saya keep it simple saja. Dr. Roland bab ni dia percaya. Bagi saya malah nak complicate apa ni. Kalau tidak saya jenis jenuh. Tu jenis darah apa pula kau kena makan macam ni apa semua. Lepas tu tak menjadi jenuh. Okey, baik. So kalau ada soalan silakan tanya soalan. Kita ada lagi masa 6 minit saja lagi. Dalam MBB buahan apa je boleh makan tuan? Lama dah tak makan buah, teringat pula nak makan buah. Okey Tuan Muhyiddin. Betul juga. Dah lama tak tengok diet tuan upload gambar tak makan buah kan. Apa nak makan buah boleh, tapi kalau contoh macam buah-buah manis atau buah-buah jembo ni kita kurangkanlah sebaik mungkin, kita kurangkan. Itu saja. Tapi jangan makan kerap dan jangan makan kuantiti yang banyak. Sebab sekarang ni buah cukup banyak racun. Especially buah tembikai lah paling champion of the champion punya racun. Okey Tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Usop. Tuan, apa ni, saya baru-baru ni saya pergi hospital. Pihak hospital doktor suruh makan ubat kolesterol tu. Makan ubat kolesterol. Okey, baik. Tak apa, tengok bacaan kolesterol macam mana. Ada sangkut dah. Alah cakap pula.
Baru kejap nak sembang. Okey, baik, tak apa. Untuk sementara waktu ni saya untuk orang lain lah. Okey, baik. Saya kata masuk. Potong tadi. Tak ada. Okey, saya silap. Tuan, apa salah saya ni? Aduh, saya ni sebersalah ni tuan. Apa? Doktor suruh makan ubat kolesterol sekarang. Jadi Okey. saya Badan rasa macam buntu. mana sekarang? Tuan. Badan okey, tak ada masalah. Tak ada masalah, ha? tak perlu tak lah. masalah. Tak perlulah. Kita tengok ada masalah kecil manis tak? Tak ada. Tak ada, settle lah. Tak perlu lah. Tak perlu. Apa kalau Doktor tuan nak cakap ni, dia takut apa? Sebab kolesterol saya ni tinggi sangat, 8 poin lebih. Dia takut Tak ada saya akan terkena jantung, dia Tak- cakap macam tu. tak ada lah terkena dah masalah jantung. Tak ada lah, impossible. Mustahil nak kena. Mustahil nak kena. Okey Mustahil. lah tuan, kalau macam tu saya pegang kata-kata tuan je lah. Saya pun badan pun okey tuan daripada dulu. Betul. Daripada dulu saya kena tuan. Oh, memang berat lah masa tu. Sedangkan masa tu saya dah ambil dah ubat kolesterol ni. Kan saya dah bagi tahu tuan, selama 6 bulan saya ambil ubat kolesterol ni. Okey, baik tuan, baik. Tengok saya punya live sebelum ni. Live sebelum ni saya dah terang mengenai itu. Allah sikit. Kita tengok yang orang putih ni badan sikit punya fit apa semua. Atlet lagi tapi kolesterol dia tinggi. Memang tak ada langsung masalah jantung. Benda ni dia kena faham betul-betul. Sebab kita memang saya faham. Benda ni takut bila orang tu nak buat dia takut. Takut betul ke. Tapi kita kena tambah kita punya keimanan dengan kita punya knowledge lah. Kalau tak, habis. Memang habis. Itu ceritanya. Tapi Alhamdulillah kalau sihat tu, teruskan. Sihat, tak ada masalah. Sihat lah. Kita sihat, kita boleh enjoy hidup. Memang sihat. Alhamdulillah. Kalau sekarang ni ada 8 jam, 9 jam bawa kereta, Alhamdulillah tak ada apa. Kalau dulu macam mana tuan? Kalau dulu malah nak cerita, malah nak ingat kisah lama. Nak bawa kereta silap tak boleh? Boleh. Hari-hari Okay. bagi alasan dekat wife. Hari-hari bagi alasan dekat wife. Nak naik bas lah, dia nak naik flight lah, bas lah. Alhamdulillah kita dah okey ni, kita carry on saja. Asal kita boleh enjoy hidup itu paling penting, enjoy hidup. Ya. Lepas tu lagi satu tuan, dia suruh saya minggu depan tu saya ambil darah balik untuk cek thyroid. Cek thyroid. Perlu Sebab tak, apa nak cek? Sebab apa nak cek thyroid? Sebab dia cakap apa? Badan saya ni sebelum ni dia cakap awak ni gemuk lagi masa jumpa doktor hari tu. Okay. Selepas beberapa bulan dia nampak saya ni kurus. Dia takut efek pada thyroid. Okey, tapi stamina semua okey tak? Stamina tak ada masalah. Okey. Berlari semua okey lah, kuat je kan? Berlari okey, tak ada masalah. Kalau Okey, contoh biasalah tuan kan, kalau kita senaman seminggu sekali tu mengah lah. Dia senang kalau orang ada masalah thyroid ni. Tak larat lah. Tak larat je kerja 24 jam. Nak buat apa pun tak larat. Tapi kalau dia aktif dalam senaman macam mana Wan? Dia nak senaman pun tak larat, nak angkat barang pun tak larat. Ya. Maknanya benda tu kembali kepada cara makan jugalah ya. Cara makan sebab masalah thyroid, orang kata masalah hyper ke hyper lah, lupa lah saya. Hyper kot yang kurang buat benda ni. Dia jadi masa wasting. Masa dia turun secara mendadak, dia hilang berat otot. Dia nak angkat apa pun tak larat lah. Dia selari dengan itu, kita punya mood pun terbalik, kita punya segala benda pun terbalik. Biasalah kalau kita MBB ni memang berat badan kita susah nak naik. Kecuali dia kalau tahu usut nak bagi naik berat badan senang saja. Makan tepung. Guarantee. Makan tepung balik. Dalam seminggu tu silap-silap 2-3 kilo boleh naik. Tak nak serik lah. Memang tak ambil lah. So dekat sini kita kalau abang salah tolong betulkan boleh kita rumuskan semuanya bergantung kepada benda yang bernama hormon lah. Hormon tu adalah dia punya asas segala benda ni lah kan. So kalau kita jaga makan, senang kata kita tukar kita punya cara hidup,
So kita cuba balancekan hormon kita. InsyaAllah apa yang dibincangkan hari ini dan hari-hari sebelum ni dan yang akan datang tu tidak dengan izin Allah penyakit itu tidaklah seperti mana yang kita bayangkan lah. Betul? Betul. Hormon tu lah kita boleh katakan punca segalanya untuk kita balancekan badan kita ni. Betul. Ya, manusia ni senang je. Kalau tak ada apa-apa benda macam kalau kita hidup betul-betul zaman dulu, nak mati pun jangan kita bakteria. Ya apa kita nak mati sebab tak ada antibiotik. Itu je. Sebab betul lah. Kalau orang dulu, kalau mereka kata dulu kan, orang dulu jangka hayat mereka tak panjang tau. Orang dulu jangka hayat tak panjang, 50. 50 tu kira beruntung sangat lah. Umur 50 sampai 50. Sekarang ni kita boleh hidup sampai 80, 90. Betul lah sebab bantuan perubatan moden ni yang boleh memanjangkan kita punya jangka hidup dengan ubatan-ubatan ni apa semua. Okey, baik. Tapi kita kena fikir balik. Kita tanya balik. Pasal apa mereka ni mati cepat sangat kan? Mereka akan mati antara dua sebab saja. Satu, malnourish, kurang makan, kurang zat lah. Kurang zat, kurang makan. Satu jangkitan bakteria. Dua benda ni saja yang boleh bagi orang mati cepat dulu ni. Kalau dua benda ni, satu, kalau makanan kita jaga betul, kita makan elok. Lepas tu, untuk jangkitan bakteria ni, kita ada antibiotik. Sama je hidup. Boleh lebih hidup lagi jauh pada kita sekarang. Tapi, tu lah, kita dengan ada Instagramnya, dengan Facebooknya, dengan YouTubenya, dengan apa benda-benda baru nak makan, tekanan hidup, kita hidup tak ada sopa manusia, kita ada sembah duit. Itu yang badan jadi tak apa-apa tu, sembah duit lah. So ada Zoom yang terdahulu yang Wan pernah katakanlah, abang ingatlah kata-kata tu Zoom sebelum ni. Kita buatlah apa pun, kalau perut kita tak elok, maknanya segala minerals dan kita punya vitamin tu serap tetapi tidaklah 100%. Betul? Okey. So maknanya probiotik dengan prebiotik ni sangat penting dalam membantu hormon tubuh badan seseorang manusia itu stabil. Betul kan? Betul. Sebab tu saya kata belilah Microbal. Betul, Microbal tengok offer. Belilah Microbal dan Alpha pasal kedua-duanya ada probiotik. Itu sajalah. Abang duk fikir benda tu. So kalau aku tak penuhkan perut aku dengan flora dan fauna, macam mana hormon itu nak lebih stabil kan? Betul. Dibantu pula dengan macam ada customer saya baru ni lah. Dia kata dia tak pernah percaya langsung suplemen ni. Dia kata suplemen ni semua mengarut, bullshit, kerja nak menipu orang saja kan. Tapi dia satu hari dia kena penyakit masalah perut ni, apa semua gastric anxiety. Dia kata dia pergi try semua ubat apa semua tak selesai masalah. Lah kali try opai yang ni juga bagi dia hidup balik jadi manusia. Sejak dari hari itu dia kata, okey, memang suplemen ada suplemen mengarut, ada suplemen betul. Okey. Dia percaya dekat Alpha ni sebab tengok apa yang kita duk sembang mengarut hari-hari ni lah, perempuan dia test menjadi dekat dia, alhamdulillah. Lepas tu dia kata kat saya, suplemen ni satu keperluan ke? Saya kata, tak, suplemen ni bukan keperluan. Tapi disebabkan cara hidup kita macam ni sekarang ni, dengan pemakanan kita macam ni, suplemen jadi satu keperluan. Kalau kita hidup dan semua kita makan apa yang kita tanam sendiri, apa yang kita belah sendiri, suplemen ni boleh sepak jauh-jauh. Tak jadi masalah dah. Boleh hidup dekat satu komuniti yang sihat, jiran tetangga tengok sesama sendiri. Anak kita boleh bebas keluar main masuk rumah orang apa semua, kita tak takut. Makanan kita produce sendiri. Memang life complete dah life. Lepas tu teringat pula, macam semalam saya tengok Syamsul Yusof yang buat Mak Kilau tu, dia sembang. Dia kata apa, dulu saya nak beli Ferrari, saya dah beli Ferrari dah. Waktu dulu awal-awal tengok, macam syok apa semua, indahnya hidup ada. Tapi bila saya dah beli, tak ada apa pun, saya nak lain, saya nak beli kapal, nak beli itu, nak beli itu. Lepas tu dia kata manusia ni, dia faham lah satu benda, manusia ni tak akan pernah puas kalau kejap harta.
takkan puas kalau kerja harta ni. Itu dia pesan itu kata, betul lah tu noh, betul lah tu. Itu lah kata macam apa, ada siapa pesan, harta ni dia macam air masin. Lagi kita telan, lagi kita dahaga. So, bila yang paling bagus sekali adalah bila kita dapat harta, lepas tu kita buat something dengan harta tu untuk bagi dekat orang ramai, itulah kepuasan yang sebenar yang kita akan dapat. Sebab benda tu kita akan tuai sampai kita mati. Dan walaupun kita dah mati pun kita tuai lagi dia punya pahala dia dari situ. Itu apa? Wan, macam mana, minta maaf lah abang, ini banyak pula soalan nak tanya. Adakah kaitan senaman boleh membantu dalam menghasilkan asid perut yang mantap? Ada kaitan tak senaman tu boleh menghasilkan asid perut pH yang yang sepatutnya dia okey, baik. Baik. Contoh senaman yang bantu untuk kita develop kita punya membantu untuk kita punya usus adalah yang bina kita satu yang paling utama sekali, yang mana bina kita punya stamina. Satu lagi yang bina kita punya otot. Sebab apa? Sebab untuk kita bina stamina kita, dia kena berlaku penambahan enzim DAO, diamine oxidase, dekat kita punya usus. Diamine oxidase akan breakdown histamin. Okay, bila breakdown histamin, kita punya gut flora ni boleh lagi thrive, boleh lagi hidup dengan sejahtera. So bila kita punya gut flora kita hidup sejahtera, kita boleh mengurangkan SIBO dengan lebih banyak. Bila dapat mengurangkan SIBO lebih banyak, kita boleh mengurangkan stres pada tubuh badan. Bila tak ada stres dekat tubuh badan kita tak masuk mode simpatik dominan ni, kita punya bekalan blood supply dengan nerve supply dekat kita punya digestion akan meningkat. So secara tak langsung dia akan mengembalikan keadaan homeostasis balance dekat kita punya sistem digestion. Semudah itu sahaja. So kenalah senaman. Itulah conclusion dia, betul. Habis kita makanlah probiotik mikrobal. Yes, untuk beli sekarang ni tengok offer promotion RM59. Jangan lupa kalau beli mikrobal tu ala-ala belilah sekali semua lah. Tolonglah saya sama. Waalaikumsalam Tuan Azan, nak tanya betul tak orang kanser tak boleh makan daging? Tak boleh, bukan apa silap. Itu adalah mitos yang mana insya-Allah kita akan sembang untuk esok lah. Ada juga habuan nak sembang untuk esoknya topik kan. Kak Zalila ada tanya satu soalan pasal omega tu kan. Omega 6. Okey. Omega 6 dengan omega 3. Omega 6 ni yang create inflammation dekat kita punya tubuh badan. Okey. Omega 3 yang repair. Okey, benda ni kita soalan last lah. Saya lukis, saya bagi faham. Semua orang dah kurang dah ni, 41 dah ni. Pakai-pakai nak lari pergi makan dah ni. Okey, baik. Saya share. Okey, baik. Omega 6 ni kita kata benda ni saya lukis gambar Okey, kita buat color yang comel-comel sikit. Kalau omega 6 ni kita sebab dia dangerous, kita buat color merah lah. Okey. Ini kalau merah ni ini adalah omega 6. Omega 6. Lepas tu dia ada satu lagi kawannya kalau biru. Okey, kalau biru. Okey, yang ni kita gelar dia sebagai omega 3. Ni cerita secara simple saja, tak mau bagi orang pening lah. Omega 3. So omega 6 ni tujuan dia adalah menyebab dia create inflammation. Create keradangan lah senang kata. Okey, omega 3 adalah rawat keradangan. So benda ni dia kena sentiasa ada dua benda ni, omega 6 dengan omega 3. Kalau kita tak create inflammation, kita tak boleh renew tubuh badan kita. Kalau abang kata tak ada omega 3 ni, kita tak boleh rawat kita punya tubuh badan. Tak boleh renew kita punya tubuh badan. So dua benda ni dia saling kawan, saling memerlukan.
Ya. Saling memerlukan. So, yang penting dia adalah ratio, nisbah dia, nisbah makanan tu. Kita ambil simple rule of thumb lah, kita ambil satu omega 6, dia kena kepada sekurang-kurangnya bodoh-bodoh 3 omega 3. Yang tu nisbah dia. So, kita kena create keradangan, lepas tu kita rawat keradangan tu. Kita create keradangan, kita rawat keradangan tu. Kalau kita terlampau banyak benda yang tinggi dengan omega 6, contoh macam minyak sayur lah, kita bagi nisbah dia 3 kepada 1. 3 omega 6, 3 omega 3 1. Okey. Apa yang akan berlaku adalah dia create keradangan yang berterusan dengan tempoh masa yang agak panjang. Lepas tu omega 3 ni kurang pula nak rawat keradangan. So dia jadi inflammation berterusan, chronic inflammation. Chronic inflammation. Lepas tu dia jadilah benda bukan-bukan. Semudah macam tu lah cerita untuk omega 6 dengan omega 3. Okey, baik. Sangat dia Abang Azizul dah boleh buat talk kat RB Maju Petang ni. Saya meragam belajar lagi. Okey, baik. Itu sahaja dah. Tracy, memang Tracy lah kelas kita hari ni, rasa macam berbaloi lah kita buat kelas kita hari ni. Boleh lah upload Abuan. Okey, baik. Itu sahaja dah hari ni. Jangan lupa beli produk off-file lah tengah ni kan. kan. Tengah promotion. Jangan lupa kalau beli off-file tu, kalau beli Rebi ke apa semua, jangan lupa lah belilah kawan dia dermat ke apa patut dah. Okey, baik. Thank you very much semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi semua. Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.